الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أمات وأحيا الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى الحمد لله الذي جعل لنا عيد الفطر والأضحى أشهد أن لا إله إلا الله نعم الوكيل نعم المولى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا وصلى الله على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan menyeru kepada saudara-saudara sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan ini mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat. Pada pagi yang indah ini, khatib akan menyampaikan khutbah bertajuk cabaran dan pengorbanan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, hari ini tanggal 10 Zulhijjah merupakan hari yang sangat istimewa untuk umat Islam seluruh dunia. Seluruh umat Islam merayakannya dengan penuh rasa gembira dan seronok. Pada waktu ini juga sebahagian umat Islam yang sedang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, mereka sedang menjalani rangkaian puncak ibadat haji di Mekah, di Arafah, di Muzdalifah dan Mina. Manakala yang tidak melaksanakan ibadah haji pula, mereka melaksanakan solat Aidil Adha pada pagi ini, melaksanakan ibadat korban sehingga berakhirnya hari tasyrik. Pandemik COVID-19 yang masih belum reda telah menghalang sebahagian saudara kita untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Janganlah bersedih wahai saudara-saudaraku, teruskanlah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabak ini seluruhnya agar kita dapat melaksanakan segala syariatnya. Mudah-mudahan pada hari ini, hari yang baik, bulan yang baik ini dan penuh keberkatan, Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sidang hadirin sekalian, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan bermacam-macam kenikmatan kepada kita, dan salah satunya nikmat menyambut hari raya Aidil Adha walaupun dalam suasana kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 yang belum lagi reda. Tetaplah bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala kerana semua yang berlaku di atas muka bumi ini hanya kerana Allah. Hanya Allah jualah yang mengetahui. Dialah yang Maha mengetahui ke atas segala-galanya. Pada tahun ini kita masih lagi menyambut Aidil Adha dalam suasana yang mencabar dan kawalan pergerakan yang masih lagi diteruskan berikutan bilangan kes harian yang masih lagi tinggi dan tidak menentu. Jagalah diri dan kesihatan masing-masing. Selain itu, teruskanlah bertaubat dan bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diangkat wabak dan musibah ini, kerana hanya Allah sahajalah, Allah jualah yang maha berkuasa atas setiap sesuatu, dan hanya dialah yang maha mengkabulkan doa hamba-hambanya yang lemah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang hadirin sekalian, dalam pada kita berjuang melawan pandemik COVID-19, kita juga berdepan dengan bermacam bentuk cabaran. Pastinya ramai yang terkesan dari sudut ekonomi, psikologi, mental, pendidikan, bahkan cuaca politik negara juga yang tidak terkecuali daripada menerima ujian dan
suasana yang amat membimbangkan. Seharusnya kita sedar bahawa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu untuk hidup sendiri. Manusia merupakan makhluk yang memerlukan orang lain dalam banyak perkara. Maka ketika ada kelebihan rezeki yang Allah bagi dekat kita boleh berkorban. Alangkah baiknya jika kita tidak menunda-nunda pengorbanan kita itu. Yakinlah saudara-saudaraku bahawa korban kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dilipat gandakan pahalanya kerana kita membantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan dan kedukaan serta kesempitan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Maksudnya, sabda Rasulullah, sesiapa yang menyelesaikan kesempitan seseorang mukmin dari pelbagai kesusahan dunia, kita cuba selesaikan masalah orang, bantu orang yang dalam kesusahan, nescaya Allah akan mudahkan kesusahan kita pada hari kiamat yang tersangat susah, yang tidak dapat dibayangkan dengan kotak fikiran kita. Betapa susahnya hari kiamat, tetapi orang yang membantu kesusahan orang ketika di dunia, Allah mudahkan urusannya di akhirat nanti. Dan sesiapa yang memudahkan orang yang dalam kesusahan, keperitan, tekanan, nescaya Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Allah bantu kita di dunia lagi, apatah lagi di akhirat. Sudah pasti pertolongan Allah bersama orang yang membantu orang lain, melepaskan penderitaan orang lain. Inilah semangat hidup kita bermasyarakat yang dianjurkan oleh agama kita, supaya mengambil peduli, cakna dengan penderitaan yang dialami oleh orang lain. Kita bukan hidup bersendirian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, walau apa jua keadaan dan perkara yang berlaku pada hari ini, Adil Adha tidak boleh kehilangan makna dan intipatinya. Ibadah korban yang kita laksanakan saban tahun memiliki hikmah dan pengajaran yang banyak jika kita benar-benar menghayatinya. Ambillah hikmah keteguhan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sanggup mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya, yang paling disayanginya. Ibadah korban yang dilaksanakan juga mesti sudah pasti memiliki banyak kelebihan, sama ada kepada diri sendiri maupun kepada orang di sekeliling kita. Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah bersabda, "Ma amila adamiyun min amali yawmal nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam, innahu la ya'ti yawmal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ard fatibu biha nafsan." Maksudnya, tidak ada amalan yang terbaik yang dilakukan oleh seseorang anak Adam pada hari raya, pada hari ini, yang lebih dicintai oleh Allah melainkan ibadat menumpahkan darah, iaitu mengorbankan binatang ternakan pada hari ini. Inilah amalan yang terbaik yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan korban kita di mana saja diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya dia akan datang, korban ini di akhirat nanti dia akan datang dengan tanduknya, dengan bulunya dan dengan kukunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah terlebih dahulu sebelum dia tumpah ke bumi. Apabila kita sembelih binatang korban tersebut, dia lebih dahulu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersihkanlah jiwa kamu dengan berkorban. Korbankanlah setiap tahun, korbankanlah setiap keluarga satu tumpuk paling kurang. Ini adalah satu sunnah yang tak sepatutnya kita tinggal dan kita alpakan. Patutnya kita setiap rumah mesti ada satu tumpuk korban, seekor kambing ataupun satu tumpuk daging lembu.
Sidang hadirin sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Begitulah sebahagian hikmah dan intipati ibadah korban yang patut kita ambil dan kita laksanakan dalam rangka membentuk diri sebagai muslim yang bertakwa. Setiap cabaran dan ujian yang terbentang perlu dihadapi dengan akal dan tindakan yang rasional. Cabaran yang dihadapi juga memerlukan pengorbanan dan ketabahan yang tinggi. Berkorbanlah sebahagian harta yang kita miliki bagi membantu ahli keluarga, saudara-saudara mara kita, jiran-jiran tetangga kita, dan sesiapa jua yang sedang mengalami kesusahan dan penderitaan. Korbankanlah masa tidur kita dengan bangun mendirikan malam. Korban juga selain daripada binatang, korbankan diri anda untuk bangun setiap malam mendirikan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bertaubat dan bermunajat kepada Allah. Korbankanlah keseronokan sedikit kita dalam hiburan yang sia-sia. Korbankan hiburan kita. Sia-sia semua itu menghabiskan masa dengan menumpukan kepada pembaikan diri kita, kerana hiburan yang sia-sia itu tidak akan membantu kita untuk menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala dalam perbicaraan dengan Allah di akhirat nanti. Khatib juga ingin mengambil peluang pada hari ini, pada hari yang mulia ini, untuk mengingatkan saudara-saudara sekalian, terutamanya para pemimpin, juga kepada seluruh rakyat jelata sekalian, agar menumpukan sepenuh usaha dalam tindakan mereka dalam mengekang penularan COVID-19. Hentikanlah percakaran yang sia-sia. Bersimpatilah terhadap rakyat jelata yang sedang menderita. Janganlah kerana ketamakan kuasa anda itu menyebabkan rakyat pula yang menjadi mangsa sebaliknya. Bagaimanakah Allah mahu memperkenankan doa kita, dan bagaimana Allah nak turunkan rahmatnya selagi mana kita masih bergelumang dengan dosa, maksiat, perpecahan, pergelutan, perkelahian, perebutan yang boleh merosakkan negara dan rakyat seluruhnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. لو كأن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya sesuatu negara itu penduduknya beriman serta bertakwa kepada Allah, tentulah Allah akan buka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah ruah berkatnya daripada langit dan juga daripada bumi. Akan dibuka keberkatan sekiranya penduduk itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Tetapi mereka selalunya mendustakan kami, mendustakan ayat-ayat Allah, tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah. Lalu kami timpakan kepada mereka dengan azab siksa disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ودخرنا ومولانا محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما وجعل لكل أمة منسكا وأجلا مسمى. أحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك يا مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة، وولي عهد سمو الأمير تنكو شرف الدين بدليشة ابن السلطان صلاح الدين، وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد، اللهم وفقهم للسداد، وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير زاد، إنك رؤوف رحيم جواد، يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان في كل حين وزمان. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.